Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk video seterusnya. Okey, kita sambung dengan video kaitan dengan vector products ataupun cross product of two vector. Okey, untuk vector products juga dikenali sebagai cross product kerana pertama sekali bagi operasi ini dia akan ada tanda cross, yang mana ini menunjukkan bahawa dia adalah cross product ataupun vector products. Yang kedua, kenapa dipanggil sebagai vector product? Kerana hasil darab bagi dua vektor ni kita akan dapat dalam bentuk vektor. Okey, iaitu ada I, ada J ataupun ada K. So this is dalam bentuk vektor. Okey, berbanding dengan skala produk yang mana nilai ataupun hasil darab bagi skala produk akan dapat dalam bentuk magnitude sahaja. Okay, so that's why dipanggil sebagai vector products. Alright. Okay, baik. Seterusnya kita tengok kepada metode yang pertama. Okay, di dalam vector product ataupun cross product. Yang pertama sekali adalah apabila kita ada dua vektor, contohnya iaitu A cross product with B. So first thing apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tulis nilai vektor ni dalam bentuk matrix, iaitu contohnya kita ada I, J dan K untuk vektor 3 dimension. So kita tulislah nilai A1, A2, A3. Kemudian B1, B2 dan B3. So this is kita tulis dalam bentuk vektor dahulu. Okey. Yang kedua kita tambahkan dua kolom yang pertama daripada vektor yang kita dah tulis tadi dekat selepas daripada vektor yang kita tulis ni. Okey, iaitu A1, B1, A2 dan juga B2. Okey, so kita labelkan sebagai I dan J. Okey. So this one kita jadikan sebagai folder. So first thing ialah kita tulis dalam bentuk vektor. Yang kedua kita tambah dua kolom add two column. Dia macam seolah-olah kita calculate matrix, tapi dia tak samalah. Cuma hampir serupa saja. Okey, baik. Seterusnya macam mana kita nak selesaikan Okey, so pertama sekali yang mana kita dah tulis tadi. Okey, yang pertama sekali kita darab macam matrix. Contoh kita nak cari determinant of matrix kan, 3 times 3 kan. So kita tambahkan dua kolom, seterusnya kita akan darab silang kan. So sekarang kita akan darab silang dengan cara begini. Iaitu kita tarik kotak daripada I kemudian sampai ke B3. So means that kita akan darab silang macam ni untuk I. So dia akan jadi A2 times B3 I. Okay, seterusnya kita sambung dengan J A3 sampai B3. So J untuk J adalah A3 times dengan B1. Okay, seterusnya sambung dengan K. Okay, K A1 times dengan B2. A1 times dengan B2 darabkan dengan K. Okay, so dah siap bahagian sebelah sini. So kita buat bahagian sebelah sini pula Okay, so di sini saya tukar dekat sini lah. Saya tunjuk kat atas ni Okay, yang bahagian atas kita dah buat di sini. Okay, bahagian seterusnya kita akan buat sebelah sini pula Okay, so kita akan start dengan depan iaitu K B1 times dengan A2, nampak? A2 times B1 sama darabkan dengan K. Yang kedua adalah I. I untuk I dia punya darab dia adalah A3 times dengan B2.
A3 times dengan B2 iaitu untuk variable I, kemudian J. Untuk J, A1 times dengan B3. So, bila awak nak buat guna kaedah pertama, pastikan ada tandakan daripada atas ni iaitu I, J dan K ni. I, J dan K. Kemudian K, I, J. So, susun Kemudian jumlahkan sebelah sini dan jumlahkan sebelah sini. Okay. Jumlahkan tak boleh lah sebab dia ada I, J dan K. So that kita selesaikan I dengan I, J dengan J, K dengan K. So dapatlah dia punya final answer. Okay, so that one untuk method 1. Okay, untuk method 2. Okay, untuk method 2, method 2 pun dia macam matrix juga. Cuma dia menggunakan konsep kita kira determinant of matrix 2 times 2. Okay. So, pertama sekali apa perlu kita buat adalah pertama sekali kalau ikutkan tak perlulah kita tambah ke belakang ni. Sebenarnya tak perlu. So, kita hanya tulis balik vektor ni A times B tu dalam bentuk matrix. Okay. Iaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, kemudian I, J dan K. Cumanya kita kena tambah satu kat atas ni signage. Positif, negatif, positif. Okey, seterusnya kita nak kira untuk I, kita tutup kolom I, kita akan tulis A2, A3, B2 dan B3 macam ni Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, untuk I. Okey, kalau untuk J, untuk J kita tutup J dan kita pastikan signage negatif kita letak kat depan. Lepas tu apa yang tinggal adalah A1, A3, B1, B3. A1, A3, B1, B3 untuk J. Okey, kemudian yang ketiga adalah K Untuk K, kita tutup K ni. So yang tinggal dia adalah A1, A2, B1 dan B2. Alright. So lepas tu kita tulislah bentuk ni. Okey, so seterusnya kita selesaikan. So macam mana nak selesaikan menggunakan kaedah determinant. Itu kita darab silang. A1 darab dengan B3 tolak dengan A3 darabkan dengan B1. A1 darabkan dengan B2, A2 darabkan dengan B1. Kemudian selesaikan akan dapat jawapan dia. So ada dua kaedah Yang pertama kaedah yang ini, yang kedua kaedah yang ini. So, pastikan anda betul-betul faham macam mana nak apply this method Okay, so kita tengok example 5.12. Okay, example 5.12. Given A equals to 4i plus 6j minus 4k and B equals to 8i minus 4j plus 6k. Find A cross B. Okay, A cross B. So ingat, kalau nak guna method yang pertama, so kita kena tambah dua kolom kat sini. Kemudian pastikan bila darab, pastikan anda tandakan betul-betul. Tandakan betul-betul. Untuk I, 6 times 6, 36. Untuk J, negatif 4 times dengan 8, 32. 4 times 8, 32. And then 4 times negative 4, negative 16. And then seterusnya, 8 times 6, 48. Untuk I, negative 4 times negative 4 akan dapat 16. Untuk J, 6 times 4 dapat 24. And then selesaikan 36 minus 16 akan dapat 20. Negative 32J minus 24J. So negatif. So akan dapat negative 6.
T, negative 56J, and then untuk K negative 16 minus dengan 48 akan dapat negative 64K. So this is untuk method 1. Okay, kalau untuk method 2, okay, sama juga. A times B sama dengan, so kita tulis 4, negative 6, negative 4, 8, negative 4, 6, I, J, K. Positive, negative, positive. And then, so kita selesaikan. So untuk I, 6 times 6, 36 minus dengan 16, I plus, minus, okay, minus 2J, 24 minus negative 32J plus dengan, okay, untuk K, negative 16 minus dengan 48K. So kita selesaikan. This one akan dapat 20I, and then this one akan dapat negative 56J, and then this one akan dapat negative 64K. Okay, same answer with the different method. Okay, so seterusnya properties of the cross products. Okay, untuk property yang pertama, A times A dapat kosong, A times B dapat negative equals to negative B times A, and then A times B modulus equals to B times A modulus. Okay, this one just expand the bracket, this one pun expand bracket. But then untuk number 6, if theta is the angle between A and B, then the length of AB, nampak the length of AB, length of AB means that A times B modulus, nampak A times B dot modulus. So this is the formula. Okay, untuk yang melibatkan ada theta lah, ada sudut theta. Okay, untuk properties number 7, A times B equals to 0 if A parallel to B. Parallel. Untuk cross product, kalau parallel, A times B is equal to 0. Okay, actually this one tak perlu hafal because of dia akan mention lah either parallel ke and so on. Okay, so kita tengok example 5.13. Okay, given V equals to 4I minus 3J and W equals to negative 2I plus 2J plus 5K. So kalau ada sampai K ni means that dia adalah 3 dimension. So this one pun akan jadi 3 dimension. Okay, verify V times dengan W is perpendicular to vector W. Okay, means that kalau perpendicular kita tahu dalam dot product dia akan jadi V times W cross product dot dengan W equals to what? Equals to 0. So this is dia punya apa? Syarat dia yang mana nak menunjukkan bahawa this one perpendicular dengan W. So first thing ialah kita kena calculate dulu V cross product with W. So macam ni lah. Okay, and then kita buat, kita selesaikan satu persatu. Okay. Okay, selesaikan, dapat negative 15, negative 0 plus 8K. Okay, minus dengan 6K, 0I, 20J. Dan selesaikan I dengan I, negative 0J dengan 20J, negative 20, and then 8K minus 6K akan dapat 2K. So kita dapat jawapan lah untuk V cross dengan W.
Okay, seterusnya kita nak provekan bahawa this one dia parallel. So kita kena provekan bahawa bila kita darab kita akan dapat kosong. So that apa kita perlu buat adalah negative 15i, sorry. Okay, so negative 15i minus 20j plus 2k darabkan dengan ww sama dengan negative 2i plus 2j plus 5k. So nak buat macam ni pun boleh ataupun macam ni pun boleh. So yang mana kita akan darab ikut dia punya variable dia. So akan dapat 30, this one akan dapat 40, negative 40, this one akan dapat positive 10. So I ni semua hilang lah. Okay, so that 30 tolak ni negative 10 plus 10 sama dengan 0. So proven. Okay, so that's all untuk cross product. So siapkan exercise 5.7 dan hantar dekat dalam silos.